Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Malam ini kita ke udara sekali lagi bersama sahabat-sahabat pada malam ni. Saudara Kaha, Saudara Jai, Abang Ramli, Yan, Saudara Yan, dan insyaAllah serupa lagi Saudara Azhar dan yang lain-lain akan turut bersama kita pada malam ni. Malam ini saya ke udara hanya di Facebook saya, tuan-tuan. Facebook Luqman Nur Adam Official. Untuk makluman sahabat-sahabat yang mengikuti saya sebelum ni melalui YouTube, YouTube saya sudah pun tidak boleh posting ataupun live. Jadi saya dah buat satu YouTube baru, Datuk Luqman Adam. YouTube sebelumnya Luqman Adam. YouTube baru saya, Datuk Luqman Adam. Nanti saya akan masih belum lagi boleh live sebab perlukan lebih ramai follower dulu baru boleh start live sebab dia ada requirement minimum dia. Kemudian sementara waktu ni saya akan upload selepas selesai live dengan tuan-tuan di Facebook channel. Jadi malam ni tajuk kita ialah daripada membazir masa menganjurkan kempen Ayuh. Ayuh tuan-tuan lebih baiklah dia teruskan dengan kempen Jom Binasa Negara. Dulu kita masih ingat lagi tuan-tuan, Rafizi sebelum pilihan raya umum yang ke-14 beliau melancarkan kempen Jom Bina Negara. Apa yang dia bina tuan-tuan? Yang dia lakukan ialah dia membinasakan negara. Bursa saham Kuala Lumpur daripada 1896 mata menjunam lebih 300 mata tuan-tuan. Menyebabkan jumlah kerugian beberapa bulan pertama saja sudah mencecah 230 bilion ringgit tuan-tuan. Rata-rata yang kehilangan duit, kehilangan nilai saham mereka akibat daripada menukar kerajaan Pakatan Harapan ni ialah penyokong-penyokong Pakatan Harapan sendiri, terutamanya sahabat-sahabat kita daripada kaum masyarakat Tionghoa. Itu sebab kali ni kita tengok bila Datuk Seri Najib turun ke bawah di Johor, beliau disambut oleh masyarakat Tionghoa, dan sekarang beliau berada di Pulau Pinang, di kubu kuat DAP pun beliau disambut dengan cukup luar biasa. Malah ada cubaan daripada pihak DAP nak melakukan provokasi, Walaupun sebelum ni mereka mengatakan bahawa tidak ada kebebasan bersuara, tidak ada kebebasan berhimpun. Sekarang bila Datuk Seri Najib bukan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib nak turun pergi program yang dia dijemput pun ada orang buat bantahan. Nasib baiklah tidak di Kuala Lumpur. Kalau tidak nanti jadi pula macam kes provokasi pelajar-pelajar DAP Universiti Melaya yang menyebabkan saya telah berhadapan dengan 2 ke 3 pendakwaan. Sampai sekarang tak settle tuan-tuan. Jadi lain kali tak payah duk sembang lah pasal kebebasan bersuara. Datuk Seri Najib seperti mana yang Zaid Ibrahim mengatakan bahawa beliau mempunyai hak untuk bersuara, untuk berhimpun. Tidak ada siapa yang boleh melarang beliau daripada pergi ke mana saja. Jadi inilah realiti apa yang berlaku. Apa lagi yang berjaya dibinasakan oleh Rafizi Ramli? Rafizi Ramli telah berjaya menyebabkan foreign direct investment kita lari. Banyak foreign direct investment yang sebelum ni menuju ke Malaysia telah lari pergi ke tempat lain tuan-tuan. Telah lari ke tempat lain. Begitu juga dengan nilai ringgit yang merudum selepas Pakatan Harapan. Maknanya ini juga salah satu pencapaian Rafizi Ramli, iaitu dengan membinasakan nilai ringgit kita. Beliau binasakan aset-aset tabung haji, dia binasakan apa yang dipanggil sebagai aset-aset khazanah yang dijual ketika zaman Pakatan Harapan.
Semua kebinasaan yang Rafizi lakukan ini ialah berpunca daripada fitnah yang beliau taburkan ke atas Barisan Nasional. Saya nak bariskan fitnah dia ni terlalu banyak tuan-tuan. Boleh kita bariskan. Satu hari nanti saya buat live khusus untuk menyenaraikan fitnah-fitnah yang Rafizi dah buat, sehingga menyebabkan kita tewas dalam pilihan raya umum yang ke-14. Dan setelah kita tewas, habis banner negara yang sebenarnya sebelum ni mereka kata mereka nak buat banner negara, rupanya mereka telah binasakan negara. Hutang kita bertambah daripada 686.8 bilion pada tahun 2017. Hanya sekitar lebih kurang 50.8%. Bulan suku pertama 2018 sebelum pilihan raya umum dah jatuh, kita punya hutang dah tinggal 48% lebih daripada GDP kita. Tetapi hari ini hutang negara melebihi 88%, tuan-tuan. Jumlah keseluruhan dia 1.3 bilion ringgit. Tahniah kita ucapkan kepada Raja Fitnah Negara, Saudara Rafizi Ramli, kerana kehebatan beliau membinasakan negara. Tak payahlah duk sembang pasal banner negara, tak payahlah nak ayuh sana ayuh sini. Hanya yang betul-betul bebal saja yang akan mengikut Rafizi ni, tuan-tuan. Okey, silakan Saudara Kahar. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Boleh Datuk ulas lebih lanjut sikit tentang satu program agak luar biasa dan menunjukkan sokongan mungkin penyokong-penyokong Datuk Seri Najib di Pulau Pinang. Katanya banyak kata mungkin dibayar, betul ke, Dok? Dibayar? Ya ke, Dok? Kalaulah apa yang Datuk Seri Najib buat, dia kalau macam sambut kat airport tu, kau bolehlah bayar. Betul tak? Katalah ada pihak tertentu, contohnya lah kan, pihak mana-mana lah, dia nak sambut, mungkinlah boleh bayar. Tapi Datuk Seri Najib bukan pergi satu tempat, dan ada tempat yang dia pergi tu dia buat secara mengejut, jadi mana mungkin banyak macam tu semua dibayar. Dan benda ni bukannya baru ni, dah lebih kurang 4 tahun berterusan. Jadi kalau betul lah Datuk Seri Najib bayar, orang boleh kumpul macam tu. Lepas tu ada pula geng-geng DAP ni cuba provokasi. Ada pula geng-geng yang komuniti Chinese ni yang mempertahankan bosku. Yang nak bergaduh kerana bos. Itu kita jarang tengok tu. Melayu dengan Melayu bergaduh kerana Datuk Najib ni kita pernah nampak. Cina dengan Cina bergaduh kerana Datuk Najib. Itu jarang-jarang. Jarang-jarang sekali kita nampak. Jadi saya cakap mudah saja. Kalau kamu fikir manusia ni boleh dibayar untuk mengumpulkannya, saya cabarlah. Kita suruh Lim Guan Eng ataupun Lim Kit Siang turun dekat Pekan, macam Datuk Seri Najib turun dekat kubu DAP di Pulau Pinang. Turun di Pekan, bayar orang, tengok orang kumpul lah. Datang tak datang? Sambut dia luar biasa tak? Kalau macam Datuk Najib ni, orang dia turun je, orang kata malu apa bosku? Tak kira lah malu ke tak malu ke apa benda kan. Maknanya orang sambut dia sebagai bosku. Kalau gitu Lim Guan Eng pun boleh buat. Malu apa terowongku? Malu apa terowongku? Apa masalah? Okey. Jadi ini nak kaitkan Rafizi dengan bosku ni tu. Konon-konon dia nak bersaing lah dengan bosku ni. Kan? Jadi yang dia sibuk sangat nak serang bosku sekarang ni, kenapa tu? Padahal dulu dia bermati-matian kita dah cakap. Mungkin Datuk boleh ulas sikit tu. Dia Rafizi ni dia jadikan bosku ni sebagai target semata-mata kerana bosku ni setakat ni di media sosial dia mendahului jauh berbanding dengan orang lain. Itu sebab sekarang dia nak ride over populariti Datuk Seri Najib. Itu sebab dia menyerang Datuk Seri Najib.
Tapi kalau kita tengok temu ramah dia, dia kata berdasarkan data-data ini Aram Jadah ni memang tak habis-habis dengan dia punya kelentung ni. Dia boleh menipu secara kering berdasarkan data-data yang apa ni, yang dia dapat. Datuk Seri Najib tak popular dia kata. Dan lebih 80% orang membenci Datuk Seri Najib. Mana dia dapat data-data mengarut ni? Kalau dia bertanya dengan setiap orang yang datangnya daripada Parti Keadilan pun, saya tak fikir sampai 80% yang sanggup menipu macam dia. They will never ever give that such stupid statement lah. Dia orang takkan buat kenyataan macam ni. Tapi Mamat ni dia sanggup menipu dengan selamba dia je. Nak kata Datuk Seri Najib tak popular apa semua sekali, orang apa ni benci dia. Macam Zahid cakap, you might think apa ni dia ni perompak penyamun. But most of the people thinks otherwise. Kan? Kebanyakan orang lain beranggapan sebaliknya. Bukti dia, kamu tuduh dia, kamu fitnah dia, kata dia mencuri duit OMDB, seleweng tu seleweng ni. Tetapi ramai kat luar sana ada otak. Kes SRC International contohnya, dia dah bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi. Dia tak pernah mengarah, tak pernah tahu dan tak pernah mengarahkan sesiapa pun memasukkan duit 42 juta ke dalam akaun amanah yang dijaga oleh Nik Faisal atas nama dia. Kan? Dia cakap dia tak pernah tahu. Tetapi orang yang dapat 715 juta kau lepaskan. JT dan keluarganya. Orang yang dapat 85 juta Nur Muhammad Yaakob kau lepaskan. Orang yang terima duit yang minta dengan tim nasional 5 juta US dollar Nik Faisal kau lepaskan. Jolo the main culprit. Sekarang ni dalam pembicaraan Roger Ng, salah seorang daripada pegawai Goldman Sachs di Malaysia, sudah terbukti ada perbualan di antara Jolo dan beberapa orang ni yang merancang penyelewengan ni, dan mereka sendiri mengatakan jangan sampai Datuk Seri Najib tahu tentang planning ni. Maknanya ini jelas membuktikan bahawa Datuk Seri Najib tidak terlibat. Dan bila pergi ke mahkamah, bukti-bukti baru ni nak tak diterima oleh mahkamah? Jadi rakyat dekat luar sana, macam Zaid Ibrahim cakap, dia orang berfikir sebaliknya. Kamu fikir bila dia didakwa, dia sudah bersalah, dia sudah dihukum. Tetapi orang kat luar boleh bertanya, kenapa ada orang lain yang terang-terang dapat lebih dan dia tahu duit tu masuk dalam akaun dia, dia orang tak kena dakwa. Betul tak? Jadi itu sebab walaupun kamu dah kata dia penjenayah, kamu dah sabitkan dia 2 kali di mahkamah yang orang kamu menjadi ketua hakimnya, Peguam negara pun dua-dua orang kamu. Dulu Tommy Thomas pun sama, sekarang pun lantikan Muhyiddin juga dikekalkan. Jadi walaupun kamu dah letak orang kamu menguasai institusi kehakiman, jabatan peguam negara dan sebagainya, tapi orang lebih percaya pada Datuk Seri Najib. Mana dia pergi, dia dapat sambutan. Dah terbukti. Jadi dia terima hakikat lah. Dia kena terima hakikat. Tapi masalah puak-puak DAP ni, bila tuduhan tu ke atas orang UMNO, bila tuduh je confirm salah, confirm rasuah, confirm penyamun. Tapi bila Lim Guan Eng kena tuduh, hari ni dah keluar sebutir-sebutir cerita Lim Guan Eng mendapat 3.3 juta daripada Zarul. Lim Guan Eng telah meluluskan lebih 200 lebih juta nilai tanah diberikan kepada orang yang buat apa dipanggil kajian feasibility studies,
Due diligence atau feasibility study. Feasibility studies. Bahasa Melayu dia apa? Kajian impak pasaran. Kajian impak ke atas terowong dasar laut ni kan. Sepatutnya bila dah kena dakwa, patutnya kalau Najib kau dakwa, kau dah anggap dia bersalah. Tapi kenapa bila Lim Guat Eng kena dakwa, kau tak anggap dia bersalah? This is double standard. Kan? Sama juga kes yang melibatkan Datuk Zahid. Kes dia dakwa dulu, siasat kemudian. Datuk Najib punya kes pun, AMLA punya kes. Lepas dia kena dakwa bawa AMLA, besok bawa AMLA panggil dia bagi keterangan. Boleh ke macam ni? Bila kita cakap ni law of the jungle, dia orang tak percaya. Kan? Tapi itulah realiti dia. Nasib baik, Perdana Menteri bertukar, Perdana Menteri telah menubuhkan jawatan kuasa siasatan dakwaan Tommy Thomas yang mengatakan ada campur tangan eksekutif, campur tangan Mahathir, Lim Guat Eng dalam kita punya sistem kehakiman kita. Kena segerakan benda ni. Kalau boleh, kita tak nak hanya jawatan kuasa. Kalau boleh, kita nak RCI, Royal Commission of Inquiry, kan? Kita nak supaya disiasat betul-betul dakwaan Tommy Thomas, sebab dakwaan dia begitu serius. Orang politik campur tangan dalam urusan kehakiman. Buat. Jangan tunggu. Jangan bagi peluang dia orang ni. Konon-konon nak jadi champion. Konon-konon nak tunjukkan dia orang bersih. Hari ni terbongkar. Bila berlakunya pendakwaan ke atas Lim Guat Eng, satu persatu keluar. Bila benda keluar ke atas Datuk Najib, walaupun ada banyak benda yang disembunyikan, kau orang tak nak percaya. Ada banyak bukti yang menunjukkan Datuk Seri Najib tak bersalah, dia aniaya. Kau orang tak nak percaya. Tapi bila kita tengok perjalanan mahkamah kes Lim Guat Eng, jelas tegang lagi bersuluh. Memang korup manusia ni. Kau orang tak percaya pula. Inilah puak-puak DAP ni. Double standard. Dia pilih kulit. Ini masalah. Okey. Jadi yang tentang rantai belian yang Merah Jambu kon dikatakan Datuk Seri Omar ada beli, ada invoice lah. Okey. Kena faham. Mungkin Datuk boleh jelaskan sikit. Invoice yang dia tunjukkan dalam kes pembicaraan Roger Ng ialah invoice photostat. Invoice photostat. Sekarang benda ni digunakan dalam pembicaraan kes Roger Ng. Jadi kita minta supaya pihak pendakwaan bawalah benda tu ke sini. Panggillah orang yang mengatakan bahawa Datin Seri Rosmah menerima. Sebab hari ni Datin Seri Rosmah sudah menafikan. Peguam Datin Seri Rosmah sudah menafikan. Kita minta dibuktikan benda ni. Kita minta dibuktikan. Sebab yang kita difahamkan pada tahun 2018, Datuk Seri Najib mengatakan bahawa ini Syekh tu yang bagi. Kalau Syekh tu yang beli, ada invoice juga. So invoice tu atas nama siapa? Yang itu yang sepatutnya dikeluarkan. Dan bila nak bawa pergi mahkamah untuk proses pembuktian, pertama sekali kesahihan invoice tu akan diteliti. So cubalah bawa ke Mahkamah Malaysia. Jadi kalau invoice tu palsu, kita boleh buat laporan polis ke atas orang yang mengatakan bahawa dia bagi invoice tu pada Datin Seri Rosmah beserta dengan kalung tersebut. Ini kita kena jelas. Okey. Okey, Tok. Balik pada soalan lain ni, Tok. Yang kita nak kembali kepada isu Sapura Energy ni, Tok. Okay. Kita lihat kerugian dialami oleh Sapura ni berbilion. Berbilion tu maksudnya itulah outstanding yang kena bayar pada vendor-vendor bawah Sapura, pekerja-pekerja yang melibatkan mungkin kehilangan ni. Saya nak sambung sikit pasal belian ni. Okey. Kalau belian ni ada di dalam tangan Datin Seri Rosmah dan betul-betul telah dibeli oleh Datin Seri Rosmah, saya nak beritahu berapa banyak belian itu hari digampas.
Ada tak belian ni? Dan pihak polis pula sampai pergi pecah loteng rumah Toh Puan Rahab. Jangan lupa ni. Jangan lupa, benda ni jangan lupa. Apa yang Mahathir buat kepada orang yang telah menyelamatkan nyawa politik dia. Dia dah kena buang daripada parti. Tun Razak ambil dia semula, bagi dia jawatan menteri lagi. Akhirnya dia dapat jadi Perdana Menteri. Tiba-tiba arwah dah meninggal, dia suruh polis pergi pecah pecah loteng rumah Tuan Rahab nak cari pink diamond. Sampai sekarang tak jumpa. Sampai sekarang tak jumpa. Mana? Kalau misalnya benda ni boleh disembunyikan, berapa banyak tu diamond milik Datin Sri Rosmah yang dia orang rampas. Semua barang berharga. Ada yang negara jiran bagi, yang Pak Arab semua bagi. Ada yang hadiah yang biasanya diberikan sebagai hadiah balas pun semua kena rampas. Beg-beg Birkin semua kena rampas. Apa yang orang hadiah pada dia, apa yang dia beli sendiri, semua kena rampas. Yang dia beli sepanjang tempoh 40 tahun lebih Datuk Seri Najib daripada mula jadi wakil rakyat, semua jam-jam dia semua kena rampas. So mana pink diamond ni? Ada jam berharga berjuta yang dirampas. Yang Pak Syekh Arab ni bagi bukan murah-murah. Kalau dia appreciate Datuk Seri Najib, dia bagi semua benda yang mahal. Dan barang-barang yang kerajaan beli untuk hadiah balas pun ada yang dibawa balik rumah juga. Yang Datuk Seri Najib beli. Okey. Balik pada soalan tadi. Ini berkaitan balik pada Sapra Energy ni, Dok. Kita lihat ini adalah syarikat senaran awam, public listed company. Senaran awam. Ini bukan senaran berhad. Kepentingan syarikat ni adalah untuk melihat kepentingan awam. Pasal dia public listed company, nama pun senaran awam, kan? Jadi hutang yang besar ni berbilion, tujuan dia inilah untuk menyelamatkan bukan individu. Sebab kalau senaran berhad dah tentu ni, tapi ini public listed. Kenapa pembangkang mainkan isu 200,000 87 juta gaji CEO setahun berbanding dengan nak menyelamatkan syarikat senaran awam ni yang berbilion ni, kerana vendor-vendor ni, pekerja-pekerja ni mengatasi 87 juta tu gaji Syaril tu ya. Syaril lah. Benda tu sebelum ni zaman siapa? Zaman Pakatan Harapan juga. Betul tak? Dan 2019 zaman Pakatan Harapan juga yang telah menambah pula daripada hanya 12 ke 14% equity ataupun pegangan saham PNB di dalam Sapura Energy dinaikkan kepada 40%. So siapa yang punya kerja? Pakatan Harapan punya kerja. Dia yang menaikkan pegangan saham. Pada ketika itu memang betul lah gaji itu besar. Sekarang Fizi kata jangan selamatkan individu. Masalahnya, padahal dia juga yang putusan. Masalahnya kena faham 2017 ini anak Mahathir dah tak ada. Muzani Mahathir dah tak ada lagi di dalam syarikat tu 2017. Dia dah keluar sebagai VP. Dia dah jual dia punya saham, dia dah cash out. Lepas tu 2020 Syaril ni pun dah berhenti. Syaril Samsudin dah berhenti. So nak selamatkan siapa lagi? Hari ini yang menyebabkan PMB bermasalah kerana kita menanggung akibat daripada keputusan bodoh yang dibuat oleh Kerajaan Pakatan Harapan untuk menambah pegangan di dalam Sapura Energy. Lepas tu bila dia tambah pula tu, sepatutnya duit yang dia bagi 6 bilion. Dia tak bagi 6 bilion, dia bagi 4 bilion saja cash. Lagi 2 bilion dia nak dapatkan daripada pinjaman bank, pasaran modal. Tapi malangnya satu bank reject je, semua bank tak berani nak bagi pinjaman.
So itu yang menyebabkan mereka ada cash flow punya masalah. Working capital tak ada, macam mana nak buat kerja? Dia ada kerja yang dia dah buat lebih kurang 6 bilion. Vendor pun banyak belum bayar, dah dekat setahun. Ada kerja-kerja tambahan yang tetap masuk. Ada lagi 28 bilion yang sedang dibida. So, kalau misalnya tak diselamatkan Sapura Energy ni, bukan setakat Sapura mati, vendor akan mati, kan? Ini syarikat bukan setakat terbesar di Malaysia, terbesar di Asia, tapi nombor 2 terbesar oil and gas di dunia tahun ni. So kalau syarikat ni hilang, lepas ni apa jadi dengan industri oil and gas kita? Bolehlah mula start daripada bawah, tapi hancur. Dan apa jadi dengan nasib pekerja-pekerja? Benda ni kena fikir. Dan benda ni juga akan efek ekonomi kita secara tidak langsung. Tak payah lagi lah dengar apa ni formula-formula bodoh daripada Rafizi ni. Dia hanya reti cara nak musnahkan negara, cara nak fitnah orang, nak menjatuhkan orang, memang dia reti. Cara nak bina negara, no way. Dia tak ada idea macam mana nak bina negara. Cuba beritahu satu benda bagus yang dia cadangkan betul-betul menjadi reality. Dia suruh apa ni turunkan harga minyak dengan menambah subsidi minyak. Itu sendiri Pakatan Harapan dah mengakui bahawa itu idea bodoh. Mula-mula bila memerintah dia bagi subsidi. Beberapa bulan lepas tu dia dah sedar orang bahawa dia memberikan subsidi lebih pada orang kaya dengan middle class. The top 20 and 40 dengan M40. Baru dia tahu idea Rafizi ni idea bodoh. Dan last kali mereka batalkan, tak bagi. Sama juga dia kata dulu bila dia memerintah, kalau dia memerintah, dia akan turunkan harga kereta. Orang nak kurangkan pollution, dia nak turunkan harga kereta. Masuk PTPT. Masuk PTPT. Apa jadi dengan nak menurunkan harga kereta? Apa jadi? Lepas dia orang memerintah, orang tak boleh nak beli kereta pun. Makin kurang. Hapuskan PTPTN. Lagi macam-macam lah. Semua benda dia ada solution. Tetapi at the end of the day, semua solution yang dia bagi tu membinasakan negara. Last kali bila Pakatan Harapan memerintah, they don't even know how to diversify our source of income. At the end of the day, yang dia pandai, yang dia tahu, jual aset khazanah, jual aset tabung haji, jual semua sekali. Itu je yang dia orang tahu. So nak cerita pasal nak bina negara, sekarang nak bawa apa, kempen ayuh. Kau ayuh basikal boleh kan? Kayu boleh, ayuh tak payahlah. Cukuplah kena tipu. Berapa kali nak kena tipu dengan Rafizi ni? Okey. Okay Tok, kita nak masuk soalan politik Tok. Masuk soalan politik. Dikabarkan ramai anak muda, dikabarkan tak kata ramai, tapi yang aktif berpolitik ni bahkan menyertai Parti Bangsa Malaysia. Mereka ni terdiri dari kalangan pemimpin muda, mungkin daripada UMNO ke, PAS, PKR Bersatu, DAP Amanah, MIC Gerakan dan lain-lain. Sejauh mana kebenaran ni tu? Yang benar yang saya tahu hari ni, saya terbaca Hilman, Setiausaha Politik Azmin Ali, yang telah mengumumkan bahawa dia meletak jawatan Ketua Penerangan Perikatan Nasional dan dia menyertai Parti Bangsa. Jadi kalau misalnya nak kata Perikatan Nasional punya pemuda meninggalkan Perikatan Nasional menyertai Parti Bangsa, itu betul lah. Kalau nak kata orang muda akan meninggalkan UMNO untuk masuk Parti Bangsa Malaysia yang tak menang satu kursi pun di Johor. Saya rasa tak ramai lah ada orang gila macam ni. Tak. What for?
Hari ni kita tengok 10 orang esko kerajaan negeri Johor yang dilantik menjadi esko kerajaan negeri. 6 daripadanya merupakan pemuda Barisan Nasional. 6 orang daripadanya. Daripada 10 orang ni, 6 orang daripadanya pemuda Barisan Nasional. Okey? Puteri UMNO seorang. Dah 7 orang. Yang bukan orang muda, Zahari, YB Zahari, ketua wanita tu. 2 nama. Seorang lagi saya tak perasan. Yang lain seorang muda 70%. 70 to 80%. Menguasai kerajaan negeri Johor hari ni. Takkan dah tak boleh fikir. Kan? Kenapa tuanku perkenan orang muda untuk ambil alih kerajaan negeri Johor? Nak beritahu mesej yang jelas bahawa hari ni kita boleh percaya dekat Barisan Nasional. Kerana Barisan Nasional memberi ruang kepada orang muda. Bukan macam dulu. Dulu orang muda susah. 2018 berapa? 2013 tak silap saya. 4% je orang muda bertanding pilihan raya. Kali ni yang berusia 55 tahun ke bawah ni nearly 80%, 70 to 80% berusia 55 tahun ke bawah, orang muda. Muka baru. 70% ada pendidikan minimum diploma. Mana kita bagi peluang orang ada pelajaran. So kalau ada orang muda masih berfikiran bahawa UMNO tak beri tempat pada dia, BN tak beri tempat pada dia, orang gila lah. Gila. Tak masuk akal. Tak masuk akal. Kita tengok calon MIC Tenggarong, orang muda. Berapa penggal lah dia? Dah 2 penggal. Ini kalau tak silap saya penggal ketiga. Tapi very young. Very young. Kita tengok Yong Peng, orang muda MCA. So ini masa orang muda. BN hari ni mengutarakan orang muda. Kalau masih ada lagi orang muda buat kerja gila masuk parti bangsa yang tidak ada masa depan, silakan, tak ada masalah, kan? Ya, dalam pertandingan kena ada yang menang, kena ada yang kalah. Kalau semuanya memilih Barisan Nasional, siapa pula yang nak jadi orang kalah ni? Dia bagi tak apa, kan? Kalau ada lagi orang yang nak ikut Hilman, lompat pergi Parti Bangsa Malaysia, kerana sudah hilang keyakinan kepada Perikatan Nasional, kita boleh terima. Sebab dia compare Perikatan Nasional dengan Parti Bangsa Malaysia, kan? Tapi takkanlah ada orang gila daripada UMNO ni, kerana tak dapat tempat di dalam UMNO, nak lompat pergi Parti Bangsa Malaysia. Sangat-sangat tak masuk akal. Daripada sebuah parti yang boleh bertanding, boleh menang, dan hari ini orang muda pun dah dapat tempat, diberikan peluang, diberikan kepercayaan untuk mewakili parti. Kita nak pergi parti yang tak boleh menang, dan tak ada harapan untuk mendapat kepercayaan rakyat tu sendiri. Okey. Ini ada soalan daripada follower Datuk ni. Dia kata dia minta Datuk bagi pencerahan khusus untuk pengundi atas pagar ni tu. Mungkin Datuk, dia kata nak minta Datuk bagi pencerahan. Yalah, pencerahan pengundi atas pagar dalam aspek apa? Maksudnya bagaimana kita kena apa ni, jelas apa yang kita nak tu. Kalau nak suruh kita turun beri pencerahan, kalau ada, tak kira lah NGO ke, UMNO bahagian ke, MCA ke, MIC ke, nak panggil kita bagi pencerahan, turun ke akar umbi, menerangkan pada orang-orang yang goyang ni, yang atas pagar ni, anytime, insyaAllah, selagi masa saya lapang, saya akan pergi. Saya pun tak ada, relax je kat kedai sate ni.
Sebab dia kata Rafizi ni sedang fokus kepada pemerintah pagar. Jadi pencerahan daripada Datuk yang penting untuk nak memastikan pemerintah pagar ni tidak terpengaruh. Saya rasa pengundi atas pagar ni tak ramai yang akan terpengaruh dengan Rafizi. Yang akan saya tengok di dalam Parti Keadilan Nasional pun Rafizi tidak mendapat sambutan. Yang betul-betul nak sambut sangat Rafizi ni ialah daripada DAP. Daripada DAP, geng-geng yang liberal. Kau tak percaya tengok media mana yang betul-betul mengampu Rafizi, yang carry semua apa yang Rafizi cakap. Malaysia kini je. Malaysia kini je. So kita tak payahlah. Okey. Soalan seterusnya tu. Ini tadi Rafizi lah, Parti Bangsa Malaysia lah, PKR lah kan. Now sekarang ni kita pergi ke PPM pula. Dia ni dari PPM ni daripada dulu ni lah. PPM ni lah yang menjadi punca ketidakstabilan politik di Malaysia ni, dengan banyak kejadian lompat parti dan mandat rakyat dikhianati. Datuk boleh ulas sikit? Betul lah. Kerana dia hanya menang 13 kursi, dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Kerana kebodohan Anwar Ibrahim dengan DAP dengan amanah juga yang menyebabkan dia mengubah sistem demokrasi Malaysia daripada majority rules kepada minority rules. Punca dia datang daripada 3 badigo soal ni. Kalau 3 ekor ni pakai otak bagi kepada Parti Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, tak adalah jadi masalah yang menyebabkan berlakunya lompat katak. Lompat katak ni berlaku sebab parti yang hanya menang 13 kursi dia beri mandat jadi Perdana Menteri. Daripada 222 kursi ni, they can't even get 10%. Kalau 10% dah 22 kursi. Betul tak? Dia dapat 13 kursi je. Disebabkan DAP 42 kursi sokong dia, maka dia campur dengan 42, dia ada 55 kursi, lebih daripada parti PKR ada 49 kursi. Dia jadi Perdana Menteri. Dan bila dia parti kecil jadi Perdana Menteri, dia perlu besarkan parti dia. Kalau dia tak besarkan parti dia, lepas tempoh setahun dia kena serah jawatan Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim. Betul tak? Itu yang daripada setahun dia minta tangguh jadi 2 tahun. Daripada 2 tahun dia minta tangguh jadi 3 tahun. Last sekali dia sendiri letak jawatan. Betul tak? Kena faham tu. So kalau kita tengok daripada 13 kursi tu dia curi 16 daripada UMNO, dia curi daripada PKR 9. Lepas tu 4 lagi melompat daripada PKR dengan daripada DAP jadi wakil rakyat bebas. So ini punca dia ialah untuk membesarkan jumlah kerusi yang mereka miliki, supaya bila tiba masanya jumlah kerusi bersatu tu lebih daripada PKR, dia tak payah hand over kepada Anwar. Itu je. Jadi hak untuk kekal sebagai Perdana Menteri itu hak mutlak PPB. Itulah punca ketidakstabilan di Malaysia. Dan bila gagal untuk dia melakukan demikian, sebab bila tengok UMNO dah mula menang di Cameron Highland, di Rantau, di Semenyih, dan di beberapa tempat lain, maka dia ubah strategi. Bila orang yang dulu bekerja untuk dia pun dah tak berani nak lompat, dah tarik handbrake, maka dia gunakan kaedah kedua. Dia tarik ahli parlimen kita dengan mewujudkan gabungan. Dengan puak-puak bersatu, dia ambil sikit daripada PKR, dia ambil daripada UMNO, dia ambil daripada PAS, bergabung, campur dengan GPS, dia wujudkan kerajaan Perikatan Nasional. Satu kali lagi benda yang tak sepatutnya berlaku. Sebuah kerajaan wujud tanpa melalui pilihan raya. Siapa yang buat kerja ni?
Bersatu juga yang buat kerja ni. Nampak tak? So kalau nak kata bersatulah punca ketidakstabilan, betul. Sabah, kenapa berlakunya pilihan raya? Dan memang Syafiq Afdal menjadi ketua menteri. Muhyiddin nak Sabah. Dia hantarnya orang dia pergi cuba meletakkan Musa Aman menjadi ketua menteri. Kan? Tarik orang sebelah sana, lompat. Maka bila dah nak angkat sumpah, akhirnya berlakunya pembubaran Dewan Undangan Negeri. Itu yang berlakunya penularan wabak COVID-19. Padahal Malaysia ni kita punya graf tu dah landai. Kan? Tak mengaku lagi dia punca menyebabkan benda ni berlaku. Di Melaka, betul, ada 2 ekor makhluk daripada UMNO yang telah menarik balik sokongan kepada ketua menteri daripada UMNO. Tapi jangan lupa, ada seorang bebas daripada DAP dulu yang terlibat membantu Idris Harun. Ada seorang wakil rakyat daripada Bersatu yang turut menyokong Idris Harun. Bersatu ada terlibat juga. Kalau mereka ni tak terlibat, tidak adalah pilihan raya di negeri Melaka. Betul tak? Sama juga macam apa yang dia buat dekat Sabah. Di Johor, kita tak boleh nak salahkan sesiapa. Kebetulan yang meninggal tu orang Bersatu. Tak boleh lah nak kata Bersatu punca, tak boleh. Kebetulan yang meninggal tu orang Bersatu. Bila kebetulan orang meninggal Bersatu, kebetulan pula yang kita ada 28, dia orang ada 27. Kebetulan pula yang rajin tak datang sidang Dewan Undangan Negeri orang Bersatu juga. Namanya si Tompong. Kan? Sehingga kan nak luluskan bajet pun 27. Terpaksa kita dapat ihsan daripada Speaker Dewan Undangan Negeri. Kan? Bersatu juga punca dia. Kalau bajet tu Midin datang, kita ada 28, dia orang 27. Okey lagi. Tak adalah tuanku risau sangat. Betul tak? Sama juga pilihan raya umum ni. Sebenarnya ada CSA, ada Memorandum of Understanding. Tapi last sekali apa yang berlaku? Bila sebuah rang undang-undang dibawa oleh Setiausaha Agong Bersatu, orang Bersatu pun tak support, tak turun mengundi. Tetapi nak salahkan pun tak boleh, sebab ada CSA. Bila ada CSA, dalam perjanjian CSA tu, Memorandum of Understanding tu, menyatakan bahawa kalau nak ada pengundian, maka pembangkang kena sokong. Kalau dia tak nak sokong, dia kena berkecuali. Dia tidak boleh mengundi menentang usul yang dibawa oleh kerajaan. Jadi bila dia tak boleh mengundi menentang usul yang dibawa oleh kerajaan, wakil rakyat UMNO pun ada yang tak datang, orang PAS pun ada tak datang, orang Bersatu pun ada tak datang. Sebab berapa orang pun ada kat situ, semua usul memang sepatutnya lulus. Kan? Sepatutnya lulus. Tapi bila pembangkang punya kebodohan ni melampau-lampau dia punya kebodohan, dia tak nak pilihan raya berlaku, tapi dia mengundi menentang undang-undang yang cuba dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga kan berlakunya pelanggaran CSA yang membolehkan selepas ini CSA dah dibatalkan, bila-bila masa saja boleh diadakan pilihan raya. Jadi pilihan raya umum pun
Kalau nak ikutkan bersatu juga terlibat juga. Kan? Okey. Okey, Dok. Okey, ini ada kenyataan baru hari ini yang Kuli katakan UMNO Petronas bagi daripada UMNO 40 bilion dah apa semua kan. Adakah kenyataan Kuli ini boleh melemahkan UMNO dan PN? Mungkin Tok boleh ulas. Itu bila punya kenyataan? Bila punya kenyataan? Kenyataan tu keluar di mana? Okey, ni sekarang ni satu benda kita bila dapat satu maklumat kita kena tengok maklumat tu datang daripada mana. Sekarang ni terlalu banyak orang buat statement-statement yang tak betul. Fake news. Ada orang keluar poster kata Datuk Seri Najib dah dibebaskan. Mengarut. Bila masa Datuk Seri Najib dibebaskan? Ada orang keluar poster kata Tengku Razali cakap macam ni. Tak ada. So itu kita kira fake news lah tu. Jadi kalau dapat sesuatu berita, kita tengok dulu. Kadang-kadang aku pun terkena juga. Kan? Masa dapat sesuatu berita tu, kita tengok dulu daripada sumber mana. Jadi contohnya macam baru ni, ada satu poster PM umum 29 Mac, rakyat Malaysia tidak perlu lagi memakai pelitup muka. Kan? Cara nak cek senang je. Pergi kat Google, type 29 Mac tidak perlu memakai pelitup muka. Pergi kat Google search. Type benda ni. So dari situ kita akan tengok link ni daripada mana. Rupanya Singapura. Rupanya Singapura. Tapi aku betul-betul sakit hati lah bila orang buat fitnah benda macam ni. Bila benda yang tak ada, jangan diadakan. Menyusahkan. Sebab orang akan tanya aku balik. Lagilah susah. Kita communicate direct dengan rakyat. Kan? Orang akan tanya betul ke? Lepas tu bila kita explain pula tu, orang tak nak pergi tengok dekat kita punya Facebook. Tengok kita dah jawab ke belum. Dia duk tanya kita betul ke? Kadang-kadang geram juga kan. Tanya benda yang sama je. Padahal kita dah jawab kat Facebook. So check dulu. Cek dulu, betul ke tak betul. Okey? Okey, Dok. Hari ni ada satu perjumpaan Dok antara menteri dengan timbalan menteri UMNO ni, dia berkumpul di satu hotel terkemuka di Putrajaya ni. Jadi mungkin pertemuan ni apa yang mereka mungkin nak bincang hari ni, hari semalam. Semalam. Dia macam ni lah. Sebelum mesyuarat kabinet kan, kalau dulu tak perlulah nak pre-council ni. Betul lah. Sebab dulu yang duduk dalam kabinet tu semua orang kita. Sekarang ni kalau katalah benda yang kita nak bentangkan yang ada kepentingan parti dan sebagainya, maka kita pre-council lah di kalangan orang kita dulu. Itu je, tak ada apa benda lah tu. Aku tak tahulah isi kandung doang, tapi bagi saya simple je kan. Pre-council di kalangan menteri sebelum mesyuarat kabinet is nothing. Itu biasa. Sebab sekarang ni kalau kita nak push sesuatu, contohnya kita nak push supaya dibatalkan CSA, kena bincang di kalangan orang kita dulu, kalangan BN dulu. Masuk dalam sana nanti belum tentu geng lain tu bersetuju. Jadi jangan sampai kabinet tu akan menentang apa yang paper yang kita bawa. Kan? Okey. Ya. Okey Tok, ini soalan daripada orang ramai ni Tok. Dia orang tanya ni, siapa PM Malaysia ni sebenarnya? Rakyat tengah keliru ni. KJ kata bakal hilang taraf jika mengambil dos penggalak. Tapi Sabri kata tiada paksaan dalam pengambilan dos vaksin dan dos penggalak. Ni rakyat tengah keliru ni Tok. Tok boleh ulas sikit? Okey, dia macam inilah. Di antara KJ dengan Perdana Menteri, kita pegang cakap Perdana Menteri. Kita pegang cakap Perdana Menteri. Kalau ikut Perdana Menteri, tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Maknanya kalau KJ cakap 1 bulan ni apa ni panggil, kita punya MySejahtera tu, kalau siapa ambil Sinovac 2 dos, dia tak ambil dos penggalak, maka dia punya MySejahtera akan bertukar menjadi putih.
menjadi putih. Kalau siapa yang usia 60 tahun ke atas, Cabar Ramli dah 60 lebih dia tak ambil dos pengalak, dah ambil dah dos pengalak dah. Okey. So siapa yang tak ambil, dia akan bertukar menjadi putih. Okey. Cuma kita anggap kita pegang cakap Perdana Menteri. So kalau misalnya KJ kata tetap akan berubah, so kita nak tahu, YBKJ kena memberikan penjelasan. Adakah perubahan itu bermakna selepas ini orang tak boleh pergi kerja? Kan? Ini kena diperjelaskan. Perlu diperjelaskan. Kan? Saya yakinlah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri benda ni dia dah maklum. Kita pun dah maklum tentang kebimbangan rakyat di peringkat bawahan ni. Saya rasa dos penggalak ni mungkin untuk orang yang nak keluar negara. Untuk orang tempatan mungkin tak ada kesan sangatlah. Maknanya orang masih boleh bekerja macam biasa. Ada orang yang buat report kata bini dia nak mengandung apa semua sekali, tak boleh masuk hospital, tak ada dos penggalak. Mungkin dia kena semak balik lah. Dia punya maknanya adakah itu keputusan hospital ke ataupun keputusan jaga Nepal yang jaga hospital. Kadang-kadang jaga Nepal pun bebal juga kan. Dia main sedap dia kan. Orang dah cakap tak payah suhu, pergi ni suhu lagi. Ada juga macam tu. Jadi kalau misalnya berbalik pada masalah-masalah macam ni, kita nak pergi kerja tak boleh. So keluarkan ucapan PM tu, tunjuk kat bos dia. Tunjuk kat bos dia. Ini PM cakap. Okey? Kalau misalnya kita nak masuk hospital tak dibenarkan. Kalau kita nak macam saya kan, nak pergi operate ke apa benda, kita hanya perlu buat swab test, baru kita boleh warden kan. Jadi maksimum yang hospital boleh suruh kita buat ialah suruh buat swab test. Tetapi dia orang tak boleh halang kita masuk ke hospital. Ini ikut apa yang kerajaan cakap. Okey? Tapi kita harap supaya YB Khairy Jamaluddin dapat memperjelaskan dengan terperinci apa maksud kehilangan status fully vaccinated. Adakah selepas ini orang-orang yang dah ambil 2 dos yang menyokong vaksinasi negara ni tapi bimbang, takut nak ambil the third dose ataupun booster ni, mereka dah tak boleh pergi shopping komplek, tak boleh pergi kedai untuk membeli belah untuk keluarga dia, tak boleh pergi makan dalam dining in, tak boleh. Benda ni kena diperjelaskan. Dan kena jelaskan kepada majikan. Jangan buang orang yang sudah ambil 2 dos tapi tak ada booster dose. Ni Petronas pun kadang-kadang boleh tahan juga ni. Dia pula mandai-mandai kena ada booster dose baru boleh masuk premis Petronas. Ini pun ada komplain kita terima. Kita harap benda ni tak berlaku. Dan kita minta supaya kerajaan kena tengoklah, kena monitor. Jangan sampai melampau-lampau ada pihak-pihak ketiga ni, dia lagi strict daripada kerajaan. Sedangkan kerajaan dah umumkan dah, tidak wajib, tidak ada paksaan untuk vaksinasi dan juga booster. So kita kena pegang apa PM cakap. Okey. Soalan terakhir ni Dok. Tentang sampul putih yang dikatakan bertaburan lah di masa-masa PAU betul ni. Jadi Tok Mat kata beliau sangat tidak setuju dan menyokong malam politik wang dan rasuah ni. Adakah kita, dalam UMNO ni harus kita bersihkan tentang elemen-elemen sumber UMNO ni Dok, yang mungkin boleh merosakkan parti tu Dok?
Mungkin kita tak tahu apa isi dalaman tu. Dia benda politik wang ni memang tak baik lah. Tak baik. Kalau dia bagi duit tu dengan niat untuk membantu ketua bahagian, timbalan, naib, ketua wanita, pemuda, puteri, perwakilan yang bawa penyokong dan sebagainya supaya ada duit kocek. Kalau setiap kali pemilihan ni setiap kali pau dia bagi, tak ada masalah. Tapi kalau bagi itu tujuan dia nak supaya dibuat undi, supaya perwakilan tu mengusulkan apa dipanggil, pemilihan dulu, pilihan raya kemudian. Itu yang punca dia orang bagi duit. Kan? Tapi alhamdulillah perwakilan tidak berbuat demikian. Mana dia ambil duit tapi dia tak buat. Kan? Kita ucap terima kasih pada perwakilan lah. Tapi kalau kita tengok daripada tepukan di dalam dewan tu, nampak macam UMNO ni tak belajar melalui kesilapan lama. Kan? So sepatutnya budaya politik wang ni tidak boleh kita izinkan bersemarak semula. Kita dah kalah pilihan raya ke-14 dan kita belum menang tau pilihan raya ke-15. Kau punya perangai ni masih perangai lama. Ubahlah. Kita ni dapat jadi Perdana Menteri bukan dengan memenangi kerajaan lagi. So dalam proses masih lagi tewas pilihan raya yang lepas, belum menang pilihan raya yang baru, duit tu sudah mempengaruhi kita sedikit. Kan? Benda ni agak kecewa lah. Kita kecewa lah. Kalau pemilihan yang akan datang, kita expect orang akan pilih orang yang dah teruji, yang setia pada parti, orang yang betul-betul mempertahankan parti, kan? Pemimpin yang tak macam Pakatan Harapan ni kerajaan cap ayam, kan? Kalau benda ni semua last kali dia orang bagi duit, orang yang ada jawatan bagi tu bagi ni buat, dia orang pilih juga orang-orang yang menggunakan duit untuk naik ni, maka UMNO tak berubah. Minta maaf cakap lah. Kalau lepas ni UMNO ditolak balik oleh rakyat, tak ada siapa yang akan tolong. So berubah sebelum kita rebah. Cukup-cukup lah. Kena ambil duit, kau ambil lah. Tapi jangan kau ubah keputusan kau ni kerana duit yang kau terima. Orang bagi duit, kau ambil, kau punya pasal. Tapi jangan duit tu mengubah keputusan kita. Daripada nak letak orang yang bersih, engkau letak orang yang korup. Kan? Duit ni kalau betul duit dia orang fikir 10 kali lah nak bagi kau. Kan? Duit ni tong-tong. Aku tahulah siapa yang bagi tong-tong ni kan. Orang ni bagi sikit, orang ni bagi sikit. Timbalan menteri ni bagi sikit, orang ni bagi. Kumpul-kumpul cakap orang tu bagi. Kan? Jangan. Cukuplah, kita dah kena tegur rakyat. Kalau kau ada kredibiliti, kau ada wibawa, kau ada aura, pemilihan akan datang kau akan menang. Gentleman. Lawan secara gentleman. Okey. Tok, ini soalan yang Ada lagi? okey. Ada soalan ni saya ambil daripada ni pasal saya tengok ada kalau ada soalan-soalan orang boleh ni. Ini saya ingat ni mungkin daripada geng-geng PH ni tu. Dia nak cabar Datuk berdebat dengan Rafizi tu. Dia kata berani ke nak lawan tu. Mungkin Datuk boleh take the challenge sikit tu. Macam mana? Ni ada saya tengok penyokong rasa PH ni kot. Dia cabar Datuk berdebat dengan Rafizi. Ya. Dia ingat Datuk. Saya anytime boleh berdebat dengan Rafizi. Tak ada masalah. Kalau orang yang nak tengok saya debat dengan Rafizi, boleh Google debat Lokman Adam Rafizi dekat YouTube, banyak ada. Ya. So kita harap mungkin untuk lepas ni ada lagi debat lah. Boleh. Kita pun tunggu juga ni. Kita debat dengan dia selepas pemilihan PKR. Kalau kita debat dengan dia sekarang,
kita bagi peluang dia tumpang kita punya channel. Betul. Buat apa? Dia nak tumpang populariti kita. Buat apa? Kan? Lepas pemilihan, lepas dia kalah nanti, kita debat. Nak tengok siapa nak jantan. Steady. Okey. Okey, tu. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. guys.